Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, langsung mulai saja ya. Jadi opening jangan terlalu lama takutnya kalian bosan juga. Oke, di sini ada saudara dari Malaysia kirim sebuah link video melalui DM saya. Judul atau tajuknya ialah 10 barangan terkenal di dunia dicipta orang Malaysia. Korang tahu tak? Kalau nggak salah saya pernah reaction ini dah. Kalau nggak salah ya. Oke, kita akan lihat. Karena apa yang saya reaction itu tidak ditengok dulu kawan-kawan. Jadi begitu ada yang kirim link, saya download, saya save, lepas itu dibuat reaction. Tiba-tiba tidak ditengok dulu. Karena saya tidak ingin yang kayak orang drama atau enggak ditengok dulu. Enggak, bukan tipe saya itu. Oke, kita akan lihat. Let's do this. Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan. Oh, ini suaranya saya kenal nih. Pasti fakta. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan. Pasti fakta. Diadu-adukan. Khas banget suaranya. Komen saja dekat bawah. Ya kan, fakta. Dalam dunia serba moden ini terdapat modern banyak ini modern ataupun teknologi yang telah dicipta bagi memudahkan kehidupan seharian kita. Sebagai contoh, Thermomix. Fakta kagum gila. Bila pertama kali tengok teknologi canggih ini, di mana ia untuk masak sop segala macam yang kita mahukan, di mana terdapat memasak secara instan. Kita hanya perlu masukkan jadi kayak sop masukin tinggal matang loh ya. Diatur waktunya yang kita gunakan sebenarnya dicipta oleh orang Malaysia sendiri. Malah ciptaan ini juga turut digunakan di seluruh dunia. Ya. Oleh itu dalam video kali ini, Faktau akan senaraikan pelbagai barangan harian dan teknologi yang terkenal di seluruh dunia yang dicipta oleh orang Malaysia. Jadi tanpa membuang masa, jom mulakan lawatan ke pameran. 10 barangan terkenal di dunia dicipta orang Malaysia. Sebelum tu jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. Faktau ini orangnya humble tau. 10. Alat rebus telur separuh masak. Korang mesti pernah nampak alat rebus telur ni kan? Alat ini kebiasaannya dijumpai di kedai kopitiam. Oh, udah pernah ngereaction saya. Tapi nggak apa-apa buat Ian ya. Rumah kurang sendiri. Ya kan belum tahu. Alat ini digunakan bagi memudahkan saya udah pernah reaction untuk menghasilkan telur separuh masak. Jadi masaknya itu sempurna ya. Dimasak pakai alat ini. Sebenarnya dicipta oleh orang Malaysia. Datuk Hiu Ahmad. Jadi kalau di hotel-hotel itu kan ada telur yang tingkat kematangannya pas kan? Yang nggak terlalu overcook atau yang itu. Ini ada alatnya. Di mana beliau dan pasukannya melakukan eksperimen cara-cara untuk merebus telur separuh masak yang sempurna untuk sarapan pagi. Ada alatnya. Namun kalau korang nak tahu, kesemua ujian yang dilakukan oleh beliau dan pasukannya telah membuatkan mereka berhenti memakan telur. Selain alat rebus telur, beliau juga ada mencipta alatan lain seperti alat penghalau nyamuk semula jadi anti-moss dan soket pintar HAK, di mana soket ini tidak akan berfungsi jika palam atau plug tidak dimasukkan ke dalamnya. Terbaiklah. Udah pernah reaction saya. Mesin stem cop getah. Sebelum wujudnya poliklon, kebiasaannya untuk menyiapkan sebuah stem cop getah boleh memakan masa sehingga seminggu. Indonesia simple. Idea Robert Young yang mengadaptasi teknologi percetakan yang beliau jumpa di Jepun. Maka terciptalah poliklon, iaitu sebuah mesin yang boleh menghasilkan stem cop getah dengan kadar segera. Menariknya, ciptaan ini telah membuatkan beliau memenangi pingat emas di pertandingan mencipta antarabangsa pada tahun 1994 di Geneva. Nah, kalau stempel itu dari Malaysia. Beliau juga mencipta barangan lain seperti pelekat nyamuk, baja, inkubator telur dan alat untuk membolehkan orang buta menaip menggunakan telefon pintar, di mana alat ini tersenarai dalam list yang seterusnya. 8. Telefon pintar orang buta. Masih lagi alat ciptaan Robert Young, Braille Vision Touch. Ini jenis banget ya. Alat yang membolehkan orang buta menggunakan telefon pintar dengan mudah dan pantas. Dia untuk orang ini loh mereka boleh menaip sepantas kebutuhan tuna telefon. Alat ini berfungsi dengan pengguna perlu membuat naik aplikasi Vision Touch yang terdapat di Google Play, di mana aplikasi ini akan menghasilkan susun atur kekunci pada skrin. Kemudian pengguna perlu menggunakan pelekat dan ditampal pada skrin telefon, di mana pada pelekat ini terdapat tanda yang bertepatan dengan susunan aplikasi Vision Touch bagi membolehkan pengguna mengenal pasti kedudukan papan kekunci pada skrin. Yang menariknya,
Alat ini mampu membantu pengguna untuk membuat panggilan, menghantar mesej dengan cepat dan tepat, mengenal pasti kedudukan aplikasi di telefon mereka dan melayari memudahkan untuk seperti tunanetra. Wikipedia dan portal berita. Hebat kan? 7. Dinding Nehemiah. Dinding. Ha, Nah, dinding ngerti yang ngerti lang. Mesti pernah nampak dinding ni. Sengkai lo. Lagi, jika korang Dinding memandang sang neng di sebelah delang lo. jambat, dinding Nehemiah merupakan struktur yang terdiri daripada Oke, saya kepingan sering kan batu dulu bata kan? berbentuk Iya, heksagon. tahu. Sekarang kan lihat jalan-jalan ya. Susunan Nah, seperti itu sarang lebah pembuat awalnya itu sebelum dari diisi orang Malaysia. dengan Orang tanah. Malaysia. Dinding ini dicipta untuk mengukuhkan tanah yang cerun semasa pembinaan jalan raya di kawasan pegunungan. Dinding Ya, yang tahu. dicipta oleh anak Malaysia, Dr. Nehemiah Lee ini diinspirasikan dari konsep arkitek Perancis Henry Vidal, iaitu The Principle of Reinforced Earth. Apa yang lebih membanggakan, ciptaan ini bukan sahaja digunakan di Malaysia, Iya, malah di Indonesia turut juga udah dipakai banyak di negara ini. luar Udah ada ya. seperti Udah ada. Singapura, Indonesia, Iya, di Bangladesh, Sri Lanka dan India. 6. Mesin air automatik. Siapa pernah guna mesin ni? Jepang. Fantau selalu guna Betul. tau. Oh, bukan. Masuk duit 10 sen Jadi, je. untuk minum boleh air dapat itu? air 1 Oh, liter. kirain Kalau mah air korang nak sumber tahu, itu yang ditarik. mesin penapis air automatik ini dicipta oleh seorang pereka tempatan, iaitu Oi Seng Chi, di mana ciptaannya telah membantu memudahkan ramai orang awam termasuk pelajar. Mesin penapis air ini kebiasaannya boleh dijumpai di kawasan lot kedai, Pakai koin berarti kayak gitu. rumahan Iya. dan juga di universiti. Belum, Fakta nggak tahu sih, lagi, kita belum pernah jumpa mesin kayak gini. Sebelum ada mesin ini, kalau nak minum air kosong, mesti kena masak air dulu. Lepas tu, simpan banyak-banyak dalam botol. Kalau nak air sejuk, kena simpan dalam peti ais. Paling geram bila ada adik-beradik yang dah habiskan air tapi tak reti nak isi balik. Iya, betul. 5. Kamera Lytro. Pernah tak bila korang suruh kawan korang ambilkan gambar tapi muka korang kabur? Pada tahun 2006, seorang profesor dari Universiti California yang juga merupakan orang Malaysia bernama Ren Eng telah mencipta sebuah kamera di mana korang tak perlu risau lagi kalau kawan korang tangkap gambar kabur. Putar. Ya, cuma dasinya doang. Kamera Lytro merupakan sebuah Legend. kamera plenoptik yang membolehkan korang mengubah fokus pada gambar walaupun setelah korang menangkapnya. Jadi Apa yang supaya menakjubkan, fokus kayak loh. kamera Ya, ini buat telah kamera mendapat untuk sambutan fokus, dari jadi di seluruh belakangnya dunia. tuh ngeblur. Seperti Iya. dikatakan Apa sih telah namanya ya mengubah kalau itu? dunia Mozaik bukan sih? sinematografi. Ya, ini disebutnya. Begitu Oh, rasanya. retro. Kita dah buat video TikTok Apa sih? banyak-banyak. Zamannya kapan tuh viral? Mau di TikTok tahun berapa itu? Lama. 4. SpongeBob. Biodiesel musim sejuk. Dalam Tadi banyak gue kaget lagi. pencipta di dalam Tadi video sering kali lihat ini, tuh. pencipta nombor 4 merupakan satu-satunya Di rumah-rumah mewah pasti pencipta ada. dari kaum wanita. Datuk Dr. Chu Yuen Mei merupakan orang Malaysia yang telah berjaya mencipta biodiesel daripada minyak kelapa sawit. Hebatnya. Wow. Apa yang menariknya? Bahan Biodiesel api beda lagi yang nih, akan bukan ini. beku pada Ada suhu di tar. bawah 15 darjah Celsius ini telah berjaya dihasilkan dengan kelebihan kali sejuk di mana ia sesuai digunakan untuk negara yang Iya. beriklim sejuk. Siapa sangka semua kereta kini boleh bergerak menggunakan minyak sawit untuk Oh, menjaga bahan alam bakar. sekitar Ini yang bahan lebih bakar. bersih. Pada tahun 2014, Yang saya maksud tadi bukan ini, ada nanti. Malaysian Palm Oil Board yang berasal Dari kelapa Penang sawit ini itu bahan juga bakarnya. telah menerima Iya, anugerah jadi untuk The Merdeka ini Award. Cocoknya untuk Ambillah ini loh, kendaraan-kendaraan Eropa yang Tiga. sejuk. Negara sejuk tadi bilang. Sistem solar mikro. Sistem solar. Kalau korang Nah, ini tengok maksud panas saya. air solar Kan sering yang ketemu banyak kan di digunakan rumah-rumah kaya sekarang, kan? mesti korang fikir itu teknologi dari Jepun atau Amerika Syarikat kan? Di rumah-rumah orang kaya pasti ada. Korang, kalau Yang Fakta mendingan katakan, lah, orang-orang teknologi mampu lah. itu sebenarnya adalah dari Ini untuk Malaysia menghangat. dan dicipta oleh seorang arkitek Iyalah, dari kalau mandi, Malaysia, kamu di yaitu itu. Tio Siang Tee. Kalau di rumah-rumah mewah orang Oh, kaya itu kan iya. ada ini. Bukan sebuah teknologi. Ini dari yang Malaysia digunakan ini, Tai? Iya. untuk memanaskan Keren air loh. untuk kegunaan harian. Jadi kalau buat mandi itu biar hangat kan Cahaya ini. matahari. Iya, benar-benar. Kan sering kan lihat ya? Berbeda. Ketika Tio Udah nggak aneh kita lihat, pasti ada setiap orang kaya. Ketika beliau sedang membangunkan Udah sebuah menjamur lah kawasan barang benda itu. pedalaman, di mana Di mana-mana projek ada. itu
memerlukan pemanas air yang boleh berfungsi tanpa Inspirasinya energi. dari ini. Dari situlah lahirnya idea untuk mencipta pemanas air solar ini. Pada awalnya, ramai yang meragui ciptaan Teo dan mereka mengatakan bahawa ia tidak boleh dilakukan. It could not be done because there were no solar water heaters in the world. Siapa sangka 10 tahun kemudian teknologi ciptaannya digunakan di seluruh dunia. Memang ya. Emang ya benar. Seluruh dunia ya memang nggak ada. Indonesia lah ada. USB Hampir drive. seluruh rumah yang mewah pasti ada. Betul apa yang korang dengar? Fakta pun terkejut. Minion. Apa tadi? USB drive Oh, USB. atau lebih dikenali sebagai Dari Malaysia drive juga? Iya. merupakan Ibaratnya pembuatnya orang Malaysia yang awal digunakan mulanya. untuk menyimpan data dan boleh dibawa ke mana sahaja. Apa yang mengejutkan? Mr. Peranti Finsue. yang sering kali kita gunakan lagi-lagi masa belajar. Boleh gila jadinya kalau hilang benda ni. Sebenarnya dicipta oleh orang Malaysia dari Selangor, iaitu Puah Kin Seng. Ia mula dicipta pada sekitar antara tahun 1998 hingga 2000 oleh Puah yang memiliki sebuah syarikat elektronik di Taiwan yang bernama Python Electronics. Walau bagaimanapun banyak syarikat yang mendakwa bahawa mereka merupakan pencipta pertama USB drive sehingga membawa kepada kes mahkamah. Kalau korang nak tahu, sebelum USB drive dicipta, kita menggunakan CD Ya, dan disket disket. untuk menyimpan data. Fak tahu dulu pernah main game Pokemon guna disket tau. Satu, Saya nggak main itu. pelitup muka. Seperti korang sedia maklum, zaman kita Masker. sekarang merupakan zaman Masker. di mana pelitup muka merupakan Iya, perkara masker. yang wajib dipakai Dari Malaysia untuk juga. melindungi Iya. diri kita Pertama dari gitu. virus Iya, berbahaya. ibarat pembuatnya itu orang Malaysia. Korang terfikir, Ini kan siapa faktanya sebenarnya menjelaskan pencipta sesuai muka itu yang fakta. kita pakai Ibaratnya dia sekarang pakai ini? data-data sebelum Pada dia tahun bikin kayak gini kan. 1910 telah tular wabak Manchuria di barat laut China yang telah meragut 60,000 nyawa. Ketika itu, kerajaan China melantik Dr. Wu Liante yang merupakan seorang doktor dari Malaysia untuk menyiasat penyakit tersebut dan ternyata ia tersebar melalui pernafasan manusia. Oleh itu, beliau telah mencipta topeng pembedahan khas dengan kapas dan kain kasar serta menambah beberapa lapisan kain untuk menapis udara, dan ciptaan beliau ini telah menyelamatkan banyak nyawa. Sejak dari itulah, pelitup muka ciptaan beliau digunakan di seluruh dunia sehinggalah sekarang. Dr. Wu berarti Liante pertama yang berasal dari Penang ini juga telah mendapat anugerah Nobel dalam bidang fisiologi atau perubatan pada tahun 1935. Beliau juga merupakan penulis kepada buku yang ya? bertajuk 1935. Black Fighter, Sebelum dia The mulai track, Autobiography of a Modern Chinese Physician. Apa yang menariknya, pada 10 Mac 2021, Google telah memberikan penghormatan kepada beliau sebagai pencipta pelitup muka pertama sempena meraihkan hari ulang tahun beliau yang ke-142. Bangga betul 142. rasakan bila hasil ciptaan rakyat Malaysia diakui dan digunakan di seluruh dunia. Kamu yang nggak nyangka yang mana? Hard Di antara semua ini? Hard disk Hard disk, sama masker. masker, terus yang biosolar tadi, yang penghangat itu? Oh ya itu Amin. 3 itu kan? Kalau saya enggak, yang ada batu-batu itu, yang jalan itu, yang ada bentuk-bentuknya itu, satu. Kalau masker iya. Terus yang pemanas itu juga iya, hard disk juga iya. Ada 4 saya yang bikin terkejut waktu itu saya nge-reaction ya. Kalau Ian 3 ya. 3. Kita nggak sangka-sangka ternyata pembuatnya dari negara jiran kita. Walaupun tadi SanDisk tadi, hard disk tadi, itu kan pabriknya atau kilangnya itu di Taiwan. Tapi kan pemiliknya tetap orang Malaysia. Dibuatnya di Taiwan. Tapi sempat itu loh, sempat apa? Saling menggugat, saling mengklaim siapa pembuatnya. Tapi endingnya tetap yang pembuat awal ya dari Malaysia ini yang menang. Biasalah kalau kita punya karya ada aja orang yang mengaku-ngaku ya kan. Punya karya sedikit, diaku-aku. Tapi apapun itu, tahniah lah buat orang Malaysia yang buat-buat barangan. Tahniah itu selamat. Selamat buat orang Malaysia karena menciptakan barang yang kita pakai juga kan, masker Masker ya. pakai. Apalagi dari 3 tahun ke belakang Iya. sini kan bener-bener masker tuh penting. Laku banget itu masker. Hampir keseluruhan benda-benda yang dicipta orang Malaysia ini digunakan sehari-hari sama orang ya. Tapi kalau yang telur setengah matang itu paling di hotel-hotel ya. Iya. Tempat-tempat tertentu aja. Tempat tertentu aja. Oke teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.